forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap dakwa lawan perjuangan Islam. Dua adun Kelantan mahu saman MB Kelantan lah. Dua adun pembangkang di Kelantan menuntut permohonan maaf daripada Menteri Besar Muhammad Nasruddin Daud susulan kenyataan yang mendakwa mereka menentang perjuangan Islam. Adun Kota Lama Nur Hafizah Mustaqim dan adun Galas Muhammad Syahbudin Hashim memberi tempoh selama 7 hari kepada Nasruddin dan tindakan mahkamah akan diambil kerana dia gagal buat demikian. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Macam saya katakan semalam, tak selesai lagi, saudara. Aduhai. Apa nak jadi negara kita ni, saudara? Sebab hari ini, dua ahli Dewan Undangan Negeri, yang ini tunggal. Satu daripada UMNO, satu Barisan Nasional. Hari ini membuat sidang media. Iaitu ahli Dewan Undangan Negeri, Kota Lama dan Galas. Iaitu memberi tempoh. Dia memberi tempoh kepada Datuk Muhammad Nasruddin Daud selaku Menteri Besar Kelantan untuk memohon maaf secara terbuka berhubung kenyataan yang melabelkan mereka iaitu dua orang sebagai menolak perjuangan Islam. Dia menurut saudara Muhammad Syaifuddin Hashim, adun Galas dan juga Dr. Hafizah Mustaqim, iaitu adun yang menang kursi DUN Kota Lama, mereka menyifatkan kenyataan adun Meranti ataupun yang Muhammad Menteri Besar Kelantan itu amat keterlaluan. Jadi menurut saudara Muhammad Syaifuddin, kegagalan Menteri Besar untuk membuat permohonan maaf secara terbuka akan mengundang susulan kepada tindakan undang-undang dan beliau akan memfailkan saman sivil di mahkamah dalam tempoh 7 hari. Dia katanya kenyataan dibuat oleh Menteri Besar pagi kemarin sewaktu beliau menyampaikan kuliah agama di Tara Ilmu dengan mengatakan dua calon Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang menang pada pilihan raya negeri di Kelantan sebagai menolak perjuangan Islam adalah tidak sepatutnya dilakukan oleh pemimpin tertinggi, pemimpin tertinggi negeri, saudara. Kerana Datuk Saudara Syaifuddin mewakili 10,742 rakyat Galas yang mengundi Barisan Nasional dan 9,691 rakyat Kota Lama. Jadi apakah dinafikan pemikiran atau keputusan rakyat di situ? Jadi kenyataan itu, kata Saudara Syaifuddin, seolah menentang seperti menentang perjuangan Islam. Itu adalah budaya takfiri yang boleh memecah belahkan rakyat dan masyarakat. Jadi katanya pastilah kenyataan tersebut menjurus kepada persisian faham, iaitu menuduh pengundi Barisan Nasional sebagai penentang. Sedangkan katanya beliau adalah sebagai seorang Islam yang lahir dari sebuah keluarga Islam, mengucap 2 kalimah syahadat. Begitu juga dengan calon daripada Kota Lama, saudara. Tapi nampak gayanya kalaulah yang Menteri Besar tidak memohon maaf secara terbuka, maka akan berlakulah pula saman menyaman antara wakil rakyat ataupun adun Dewan Undangan Negeri Galas dari Gua Musang dan adun Dewan Undangan Negeri Kota Lama membuat tindakan undang-undang terhadap Menteri Besar. Kali pertama, baru saja Dewan. Belum bersidang lagi Dewan pun, saudara. Tapi bagaimanapun, saudara, saya lihat nampak gayanya yang Muhammad Menteri Besar masih lagi berdegil dan dia itulah tak ada ciri-ciri. Kalau orang yang baik, orang yang ada sikap fikiran terbuka, kalau itu berlaku, apa salahnya? Budaya kita saling bermaaf-maafan. Apa salahnya? Kalau dia buat satu sidang media, dia kata dengan ini, saya mohon maaf jika tersinggung, jika ucapan saya disalah artikan. Dan yang maksud saya begini, apa masalahnya? Tapi nampak gayanya Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin, dia seolah menyindir. Katanya, takkanlah koyak. Janganlah mudah koyak, katanya, dalam berpolitik. Dan itu adalah ulasan beliau, saudara. Kita katanya kalau hendak terlibat dalam politik, jangan mudah koyak. Mengenai tindakan undang-undang, kita tengoklah dulu suratnya. Setakat ini katanya dia belum terima surat lagi. Jadi apakah beliau menanti akan adanya tindakan saman, baru nak buat tindakan? Saya rasa inilah saya mengharapkan, sebagaimana saya katakan semalam, saudara. Saya mengharapkan kesyumulan Menteri Besar Kelantan. Kerana beliau cuba mewujudkan suasana sebagaimana diwujudkan oleh almarhum Tan Sri
Tuan Guru Nik Abdul Aziz yang menyantuni semua persoalan dengan berhemah. Tapi ini tak berlaku nampaknya. Dah start bermula sindir-menyindir, kata-mengata. Apakah tidak ada noktah antara pimpinan PAS dengan pimpinan daripada UMNO, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan? Macam mana kita nak menjernihkan suasana, bagaimana kita mau maju ke hadapan untuk memperbaiki keadaan. Itu keadaannya, saudara. Saya amat mengharapkan, tapi saya rasa sedikit kecewa lah. Memang sebagaimana saya katakan semalam, saya berbesar hati. Apakah Yang Amat Berhormat Datuk Nasaruddin itu akan mengikut jejak langkah almarhum Tuan Guru Tan Sri Nik Abdul Aziz. Tapi rupanya impian dan harapan saya itu berkecai apabila terdengar ucapan-ucapan yang sindir-menyindir saudara. Itulah keadaannya di Kelantan. Sama-samalah kita tunggu apa yang berlaku selanjutnya. Di Kedah pula saya, apuhai, nampak saya kata tak selesai. Itu keadaannya, tak selesai. Kenapa jadi begitu? Apabila saya menatap media sinar yang melaporkan bahawa terdapat desas-desus ketidakpuasan hati di kalangan ahli-ahli dari Parti Pribumi Bersatu di Kedah berhubung perlantikan Barisan Esko Kerajaan Negeri yang akan dilangsungkan besok di Istana Anak Bukit, saudara. Bagi saya katakan, kalau itu pun tak puas hati, takkanlah tak lantik sangat Esko tak puas hati. Dah menang, rakyat dah bagi anda tugas sebagai wakil rakyat. Rakyat tidak mengharapkan anda menjadi Esko. Itu keadaannya, rakyat tidak mahu anda mengejar jawatan. Rakyat melantik anda sebagai wakil mereka untuk bercakap dalam sidang Dewan Negeri ataupun memperjuangkan kehidupan rakyat. Sebagaimana yang anda dengungkan sepanjang musim pilihan raya yang lalu. Katanya keadaan itu tercetus apabila kabarnya hanya 3 jawatan Esko diperuntukkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi kepada parti PBM. Selebihnya kepada parti PAS. Parti dalam Perikatan Nasional, PBM dan Gerakan menyumbang 11 kerusi. Dia bila dapat 3 kerusi, yang lain tak puas hati. Saya tengok keadaan begitu, cukup-cukuplah, berhentilah bercakap. Sekarang ni masa untuk maju ke depan, bukan berebut jawatan. Kadang-kadang begini, saya tak tahulah, saya tak nak menyalahkan siapa. Apakah Datuk Seri Sanusi melihat bahawa kerana PAS menang besar, maka PAS mesti diberikan banyak kursi-kursi. Kenapa tidak berlapang dada? Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun UMNO cuma ada 26 kursi parlimen saja, tapi beliau memberi peruntukan kepada UMNO sejumlah 6 orang jadi menteri dan 6 orang timbalan menteri. Kalau nak menyantuni, tapi saya nampak rasanya perbalai ini akan berterusan. Sebab besar kemungkinan salah seorang daripada wakil tunggal daripada Gerakan, itu Wong Chia Zain, kabarnya akan dilantik. Tapi bagaimana daripada ahli Parti Pribumi Bersatu? Mereka merasakan sebelah kursi. Jadi saya rasalah ini menggambarkan, kalau benar itu terjadi, maka ternyata terbukti mereka ini lain tak ada yang mahu merebutkan jawatan, bukan untuk berkhidmat pada rakyat. Bagi saya, anda dah dilantik sebagai Yang Berhormat, sebagai wakil rakyat, jalankan tugas. Ada tak ada jawatan, ketentuan ilahi. Selalu saya katakan, rezeki tidak pernah salah alamat. Yang duk bergaduh ni apa hal? Itu keadaannya, saudara. Jadi tak payahlah saya panjangkan lagi persoalan apa yang berlaku di Kelantan, apa yang berlaku di Kedah. Nanti orang kata tak habis-habis saya mengkritik mereka. Tapi saya memberi gambaran. Saudara Abdul Halim dia kata adun terpilih bukan Islam, sebab itu tak tahu bersyukur. Mungkin saya pun tak pernah cakap, saudara. Saudara Aib dia kata kau janganlah, kau je memandai. Saya bukan nak memandai, saudara. Saya cuma menggambarkan suasana. Bila dapat laporan begitu, saya geling kepala. Saya mengharapkan agar dicernakan satu perpaduan. Bukannya kita mengharapkan perpecahan. UMNO kita terima hakikat. Kita kalah. Tagolek Dok di Kelantan. Wuyup seruyup-uyupnya di Terengganu. Dan kita mengharapkan agar pimpinan di Terengganu dapat melaksanakan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Itu saja. Kebimbangan saya sekarang ni macam di Terengganu tidak ada semak dan imbang. Walaupun Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia masih kekal lagi harapannya untuk membawa pelaburan yang akan dilaburkan oleh syarikat Aramco daripada Arab untuk melabur di Kemaman. Jadi bagaimana kehidupan kalau pemimpin mereka saling bercelaru? Itu keadaannya, saudara.
Saya haraplah benda ini tidak berlaku di Terengganu pula. Biarlah apa yang berlaku di Kedah, kita tunggu besok apa pula komen mereka. Sebab katanya petang tadi Bersatu mahu mengadakan sidang media. Nak tanya protes awal lah. Tapi dibatalkan di saat akhir. Mungkin juga sudah ada perundingan. Mungkin gamaknya Datuk Seri Sanusi dia faham. Maka mungkin ada satu penyelesaian. Kita harapkan selesaikanlah. Cerita dalam rumah, jangan diheboh-hebohkan. Yang rakyat nak tahu. Saya rasa rakyat Kedah lama sangat mengharapkan ada perjuangan diteruskan. Okey tuan-tuan, komen saya baca detail sekali lagi. Kegagalan Menteri Besar melaksanakan permohonan maaf secara terbuka. Ini mengundang kepada tindakan undang yang ini memfailkan saman sivil di mahkamah. Kita tidak boleh berkompromi dan membiarkan ucapan serta budaya mempecah belah umat berterusan dalam negeri ini. Sebagai Menteri Besar, sewajarnya pendekatan perpaduan dan penyatuan menjadi pilihan berbanding tuduhan melulu serta menyemai benih-benih keliru. Jelasnya pada sidang media di Kota Baru, Kelantan hari ini. So, kita rakyat dapat menilai lah. Ini sedap hati cakap orang tak menentang perjuangan Islam lah. Apalah. Allah turunkan agama Islam untuk semua umat Islam. Tak ada Allah turunkan agama Islam untuk sesuatu parti pun. Untuk semua umat yang mengucap dua kalimah syahadah. Okey, mari terus menyokong kajian perpaduan dan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.